Okay, so kita nak tengok um, proceed with chapter 7. So hari tu last week kita belajar lah macam mana nak buat standardization di mana kita daripada normal distribution pergi kepada standard normal distribution. Okay, so hari ni kita nak tengok central limit theorem. So apa itu central limit theorem? Basically, if you have a population with mean mu and standard deviation sigma and take sufficiently large random sample n from the population with replacement, then the distribution of the sample means will be approximately normally distributed. So maksudnya dekat sini, let's say kita ada satu sample size. Sebab kalau normal distribution, biasanya kita hanya ada mean dengan standard deviation sahaja. Tapi kali ni, disebabkan kebiasaannya apabila kita nak buat sesuatu research, kita akan ada sampel. Okay, so sampel tu adalah N lah. Jadi, bila kita ada sampel tu, dia bukan lagi normal distribution sebenarnya. Dia adalah binomial distribution. Okay, tetapi kita tak boleh nak guna binomial sebab binomial ni hanyalah untuk discrete sahaja. So, kalau kita punya data tu adalah continuous. So, bila continuous, kita kena tukarkan kepada normal. So, untuk tukarkan daripada binomial pergi kepada normal ni, kita kena gunakan central limit theorem ni lah. Di mana ada 3 syarat untuk gunakan ataupun condition of central limit theorem. Yang pertama adalah sample size dia lebih besar daripada 50. So, kalau kurang daripada 50, biasanya kita guna binomial sahaja. Tapi kalau dia greater than daripada 50, kita akan gunakan normal. And then yang kedua, the samples are independent and analytically distributed random variable. Usually the sample is random. So biasanya dia adalah random sampling and the population distribution has finite variance. So maksudnya variance dia bukannya infinite lah. Dia ada finite variance. Okay, so macam mana kita nak tukarkan daripada binomial pergi kepada normal? Based on central limit theorem, CLT, the binomial distribution with n trials and probability of success, P gets closer and closer to a normal distribution as sample size increase. Binomial distribution approximated to normal distribution when the following condition are met. So kalau you jumpa 3 benda ni, maksudnya you kena tukarlah daripada binomial pergi kepada normal. Yang pertama adalah sample size dia lebih besar daripada 50. So maksudnya N dia lebih besar daripada 50. Yang kedua adalah dia punya NP lebih besar daripada 5. So maksudnya kalau darabkan N darabkan dengan P, dia akan jadi lebih besar daripada 5. Maka kamu boleh tukarkan daripada binomial pergi kepada normal. Range of success adalah daripada 0.1 sampai 0.9. So maksudnya kalau 0.95 tak boleh lah. 0.99 pun tak boleh. Ataupun negatif. Probability tak negatif kan, tapi 0.01 pun tak boleh. Dia mesti daripada 0.1 sampai 0.9 sahaja. If all condition are satisfied, X binomially distributed is approximated. Okay, you akan jumpa banyak perkataan ni. You akan jumpa perkataan ni banyak dekat dalam soalan, which is approximated. So, kenapa dia panggil approximated? Sebab basically bila kita tukarkan daripada binomial pergi kepada normal, kita hanya approximate saja, kita hanya estimate. Dia basically sebenarnya tak tepat lah. Kita akan gunakan istilah approximate. So macam mana nak tukarkan? So dia akan jadi macam ni lah. Dia punya mean dia adalah NP and dia punya variance dia adalah NP darabkan dengan Q.
Okay, note that mu adalah bersamaan dengan NP and sigma squared ataupun dia punya variance adalah bersama dengan NPQ, where Q adalah sama dengan 1 tolak P. So sama je lah dengan binomial punya formula kan, NP dengan NPQ. So kalau kita tengok dia punya mean tu dia akan jadi NP and dia punya sigma tu adalah punca kuasa NPQ. Okay, sebab dalam soalan dia akan bagi dalam bentuk binomial. So dia ada dua possibility, sama ada gunakan binomial tu terus ataupun gunakan normal distribution. So macam mana nak tahu kita nak tukar kepada normal ataupun tidak, you kena tengok tiga benda ni lah. Okay. So kalau tiga-tiga ni menepati apa yang ada dalam binomial tu, maka kita akan tukarkan kepada normal. Okay, so macam mana nak tukar? Nanti kita akan buat example. Tetapi ada lagi satu benda yang kita panggil sebagai continuity correction. So apa itu continuity correction? So macam saya cakap tadi, bila kita nak tukarkan daripada discrete nak pergi kepada continuous, kita tak boleh nak sesuka hati tukarlah, kita kena gunakan yang kita panggil sebagai continuity correction. This is necessary because the normal distribution is continuous and it is being used to model the binomial distribution which is discrete. So like I said before, basically dia adalah binomial tetapi kita gunakan normal sebagai kita punya model. Jadi bila kita tukarkan daripada discrete kepada continuous ni, dia akan ada efek lah kepada dia punya probability. So untuk mengelakkan ataupun nak bagi lebih tepat, so kita akan gunakan continuity correction. So apa itu continuity correction? So you boleh tengok dekat dalam formula ni. Dia basically you kena tambah ataupun tolak 0.5. So kalau dalam AdMaths mungkin you pernah jumpa lah benda ni. Kita akan tambah ataupun tolak 0.5 depends kepada dia punya inequalities. Ataupun kalau equal, dia akan jadi macam ni lah. Kalau greater than or equal to, dia akan jadi tolak 5. Kalau less than or equal to, dia akan jadi tambah 0.5. And then kalau dia between ataupun ada dua inequalities, dia akan jadi macam ni. Sebelah kiri dia akan jadi tolak 0.5, sebelah kanan akan jadi tambah 0.5. So benda ni memang tak bagilah dalam exam. So memang you kena hafal. Okay. Tapi kalau you faham, dia sebenarnya tak payah hafal pun. Tapi kalau nak senang, you hafal je lah. Okay. Tengok example example yang pertama. So let's say X binomially distributed 80 sampai 0 NPQ 0.3, use the normal distribution to approximate the binomial distribution. Okay, so asalnya dia bagi memang dalam binomial lah. Tapi macam saya cakap tadi, kamu kena penuhi tiga benda ni, which is N lebih besar daripada 50, NP lebih besar daripada 5, and probability daripada 0.1 sampai 0.9. Jadi kita kena gunakan normal. Okay, first condition adalah N dia mesti lebih besar daripada 50. So yang ni betul. Sebab kalau binomial, ini adalah N, ini adalah P. Yang kedua adalah NP mesti besar daripada 50. 5. 5. N sama dengan 80 darabkan dengan 0.3. So 80 darab 0.3 bersamaan dengan 24. So lebih besar daripada 5 kan. So kita penuhi yang kedua. And yang ketiga P dia adalah daripada 0.9 sampailah 0.1. So P dia adalah 0.3. So kita dah penuhi ketiga condition.
Tapi selalunya kita akan tengok 1 dengan 2 je lah. Yang ketiga ni kebiasaannya memang daripada 0.1 sampai 0.9. Okay, so kita akan gunakan normal distribution. So macam mana nak buat? Okay, pertama sekali kita kena buat dia punya. Okay, first kali kita kena buat continuity correction. Okay, continuity correction. Okay, saya akan tulis sebagai CC lah. Okay, continuity correction. So continuity correction, you tengok dekat sini. So sekarang dia adalah equal. So bila equal, dia akan jadi X greater than tolak 0.5 dengan tambah 0.5. So dia akan jadi bersamaan dengan probability. So tolak 14 tolak 0.5 less than or equal to X less than or equal to 14 tambah 0.5. So dia akan jadi sama dengan 14 tolak 0.5, 13.5 X less than or equal to 14.5. Okay, so ini adalah benda pertama lah yang kena buat. Okay, pertama sekali memang kita akan buat continuity correction. So lepas dah buat continuity correction, barulah kita buat tukarkan kepada Z. Okay, sebab bila kita nak baca table ni memang kita kena baca kepada Z lah. So dia akan jadi samaan dengan, so Z macam biasa 13.5 tolakkan dengan mu. Okay, so yang dibagi sekarang adalah binomial. So kita kena tukarkan dulu kepada normal supaya kita boleh standardize dia. So bila normal dia akan jadi, so 80, so formula dia adalah NP dengan NPQ. Okay, NP adalah 80 darab 0.3 sama dengan 24. So sini akan jadi 24. Dan NPQ adalah N darabkan dengan P, 24 tadi darabkan Q. Q tadi jadi 0.7. So 24 darab 0.7 bersamaan dengan 16.8. So ini adalah kamu punya normal yang baru ataupun distribution yang baru. Kita tukarkan daripada binomial pergi kepada normal. So you dah tak guna dah yang binomial ni, you akan gunakan yang normal sahaja. So bila kita nak tolakkan pun kita akan tolakkan dengan mu lah ataupun dia punya mean. So mean dia adalah 24. And then bahagi dengan sigma. Sigma dia adalah punca kuasa 16.8. Okay. Tapi 16.8 ni adalah sigma square. Sebab kita nak cari sigma je, kita kena letak punca kuasa. Okay, and then dia akan jadi Z. Lepas tu sama jugalah, dia akan jadi 14.5 tolakkan dengan 24 bahagi dengan punca kuasa 16.8. Okay, so yang ni kita gunakan formula standardization tu kan, X tolak dengan mu bahagi dengan sigma. And then yang ni tekanlah kalkulator. Akan dapat jawapan dia sebelah kiri akan dapat negatif 2.56. Sebelah kanan akan jadi negatif juga, negatif 2.31. Okay.
So bila dah sampai sini, ni yang saya cakap lah, benda ni penting sangat. Sebab apa you end up akan dapat jumpa juga yang benda ni. Okay, di mana kita nak baca table, kita kena tukarkan kepada greater than. So sangat-sangat penting untuk you tahulah macam mana nak tukarkan yang ini kepada greater than. So disebabkan dia adalah dua-dua negatif, so dia akan jadi Z greater than 2.56 tolak, 2.31 tolak Z greater than 2.56. Lepas tu barulah boleh baca table. Baca table macam biasalah. So akan jadi 0.0104 tolak dengan 0.0, lama tamat, 0.0523. So akan dapat 0.51. Okay, so yang nampak dia punya step yang kedua lah kita buat standardization. And then step yang ketiga kita akan tukarkan kepada greater than. So yang ini yang kita buat exercise tu lah. Kalau dia dua-dua negatif, dia akan jadi apa? And terakhir, keempat kita baca table. Dan yang kelima you akan dapat jawapan. Okay. So yang ini biasanya memang dia akan tanyalah dalam exam. Sebab dia gabungkan kesemua apa yang you belajar dalam chapter 7. Okay, kita try lagi example yang kedua. Example kedua, X greater than or equal to 15. Okay, step yang pertama kita buat sisi. Okay, kita buat sisi. Kita buat sisi, so greater than dia akan jadi dia akan sama ditambah ataupun tolak 0.5. So dia akan jadi X greater than or equal to, so kalau greater than dia akan tolak 0.5 kan. So dia akan jadi 14 tolak 0.5, 15 tolak 0.5 akan jadi 14.5. And then lepas tu baru buat dia punya Z. Okay, Z macam biasalah. X tolakkan dengan mu. So mu dia adalah 24 bahagi dengan punca kuasa 16.8. Okay, so tu ada step yang kedua. Step yang ketiga, kita akan dapat dulu jawapan dia, which is negative 2.31. Okay, lepas tu barulah baca, sebelum baca table, kita nak tukarkan dulu kepada greater than positif. Sekarang kita greater than tapi dia negatif kan. So kalau greater than, dia akan jadi 1 minus probability of Z greater than or equal to 2.31. Okay, so yang ni yang latihan saya bagi tu lah. So kalau you buat, you faham. Kalau you tak buat, memang tak faham lah. Okay, and then dia akan jadi bersamaan dengan, ini baru baca table, so akan dapat 0.0104. Dapatlah jawapan dia 0.9896. Okay, sama juga, dia akan ada 5 step. Step yang pertama, dia buat CC, continuity correction. And yang kedua, standardization, tolakkan dengan mu dengan sigma. And then yang ketiga, kita tukarkan daripada ni lah, greater than negatif kepada greater than positif.
And then keempat baca table and 5 akan dapat jawapan. Okay. So mostly memang you buat benda ni je. So sebelum you jawab soalan-soalan yang ada situasi, so better lah you fahamkan dulu macam mana kita nak buat approximation daripada binomial kepada normal. Sebab end up pun you akan jumpa balik soalan yang macam ni. Okay, so kalau kita buat soalan C, kita ada X less than or equal to 17. Okay, so dia sama je. Okay, first kali kita buat CC. Okay, CC kalau less than or equal to, dia akan jadi tambah 0.5. So tambah 0.5, dia akan jadi X 17.5 lah. Okay, lepas tu standardization, dia akan jadi Z less than or equal to 17.5 tolak dengan 24 bahagi dengan punca kuasa 16.8. Lepas tu you akan dapat jawapan dia. Okay, lebih kurang negatif 1.59. So kalau ada negatif, less than negatif bersamaan dengan positif lah. Lepas tu baca table, dapatlah jawapan dia. Okay, so nampak sama je step dia. Pertama kita CC, kedua kita cari standardization, ketiga kita tukarkan daripada negatif ataupun less than kepada greater than, and yang terakhir baca table. Keempat yang kelima lah. So dia terus dapat jawapan sebab dia dah greater than. Okay, so sebab tu saya ajar dulu yang ni, step yang ketiga ni, fahamkan dulu. And then baru boleh buat apa? Continuity correction ataupun approximation. Okay, soalan D. So kalau kita ada dua, so lebih kurang sama je dengan soalan yang pertama ni. 14 sampai 17. 14, 17. Okay, first step macam biasa kita buat CC. So yang ni tengok refer dekat nota ni. So kalau dia tengah-tengah, sebelah kiri tolak, sebelah kanan tambah. Okay, dia tolak 14. So nak tunjuk pun boleh, tak nak tunjuk pun tak apa. Tapi sebab saya takut tak faham, saya tunjuklah. Okay. So 14 tolak 0.5 jadi 13.5. X 17.5. Okay, so ni adalah sisi yang pertama. Step yang kedua kita buat standardization. So 13.5 tolak dengan mu. Mu tadi 24 bahagi dengan punca kuasa 16.8. Dan dia akan jadi Z 17.5 tolak dengan 24 bahagi dengan punca kuasa 16.8. And then tekanlah kalkulator 13.5 tolak 24 bahagi dengan punca kuasa 16.8. So dia akan jadi negatif 2.56 less than or equal to Z less than or equal to 17.5 tolak 24 bahagi dengan punca kuasa 16.8. So negatif 1.59. Okay, and then step ketiga kita tukarkan daripada yang inilah kepada greater than. So kalau dua-dua negatif dia akan jadi Z greater than or equal to berapa? Negatif. So Z greater than 1.59 tolak dengan Z greater than or equal to 2.56. And then refer dekat table.
Okay, 1.59 berapa tadi? 1.59 lebih kurang 0.0559 tolak 2.56, 2.56, 2.56, 2.56. 0.000523. Berapalah jawapan dia? 0.05067. Okay, so once again nampak first kali kita buat CC. Okay, yang kedua standardization. Yang ketiga kita tukarkan daripada less than ataupun negatif kepada positif. And then yang keempat kita baca table. So 5 akan dapat jawapan. So markah pun lebih kurang macam ni lah. 5 markah you akan dapat. Okay, soalan E. Okay, soalan E. So kalau you tengok yang ini dia tak ada equal Soalan E. Apa? Probability of X greater than 11. Okay. So yang tak ada equal ni tengok betul-betul. Um, dia walaupun saya cakap normal distribution dia tak tengok sangat dia punya equal kan. Tapi disebabkan sekarang kita follow binomial. So bila binomial ni daripada discrete kepada continuous. So kita kena consider juga dia punya equal. Jadi kalau kita nak buat continuity correction, so untuk yang ini dia tak ada kan. Dia tengok semuanya ada equal. Jadi apa yang you kena buat adalah you tukar dulu yang tak ada greater than tu, yang tak ada equal tu pergi kepada equal. Okay, sebagai contoh X greater than 13 kan. So tukarkan dulu kepada yang ada equal. So bila ada equal dia akan jadi X greater than or equal to 14. Okay. So kalau dia tak ada equal ni ada extra step lah dekat sini. Okay. Ini bukannya continuity correction Ini kita tukarkan 13 kepada 14 ni sebab kita nak buat CC. So untuk CC kita hanya ada equal sahaja. Okay, yang ada equal sahaja. So kalau dia tak ada equal, contoh macam soalan E ni tak ada equal kan. Jadi kita tukarkan dulu kepada equal. Lepas tu barulah buat CC. So dia akan jadi greater than or equal to 14. So bila greater than, kita akan tolakkan dengan 0.5. Akan jadi X greater than or equal to tolak 13.5. Okay, lepas tu macam biasa je lah. Buat macam biasa. Tukarkan kepada Z. So Z 13.5 tolak dengan mu bahagi dengan punca kuasa 16.8. So 13.5 tolak dengan 24 bahagi dengan punca kuasa 16.8. So akan dapat negatif 2.56. So kalau ada negatif, dia akan jadi 1 tolak Z greater than or equal to 2.56. Which is bersamaan dengan, so yang ni kena baca table lah, greater than ni. 0.00523. So dapat jawapan 0.99477. Okay, sama juga. Step dia ada 5, cuma yang ni dia akan ada extra sikit lah untuk tukarkan kepada equal. Okay, yang lain semuanya akan sama. Okay, kita tengok pula soalan F. Okay, F pun lebih kurang lah, cuma dia adalah less than. So, sama juga bila dia tak ada equal, kita akan tukarkan kepada kita akan tukarkan kepada equal kan. So dia akan jadi X less than or equal to 15.
Okay, so dia akan jadi tambah 0.5. So dia akan jadi X less than, so ni adalah sisi Apa tolak less than, dia akan jadi tambah. So kalau tambah dia jadi 15.5. Okay, so lepas tu macam biasalah tukarkan kepada Z. So Z berapa 15.5 tolak dengan 24 bahagi dengan sigma. So dia akan dapat Z less than or equal to, akan dapat negatif 2.07. So kalau jadi greater than, dia akan jadi greater than or equal to berapa? Negatif. So samaan dengan greater than 2.07 dan bacalah table dapat jawapan. Okay, so jadi step dia sama je lah lebih kurang. Cumanya you kena tambah ataupun kena berhati-hati untuk continuity correction. Okay, soalan FG dengan HG 12 sampai 18. Okay, G 12 sampai 18. Okay, so yang ini sama juga kita tukarkan dulu kepada equal sebab ini tak ada equal kan. So dia akan jadi X greater than 12, dia akan jadi 13. Yang ini dia akan jadi 17. Lepas tu baru buat sisi. So sisi ikut je yang ni. So yang ni sebelah kiri akan jadi tolak, sebelah kanan akan jadi tambah. Sebelah tolak 13 tolak 0.5, 12.5. Yang ini akan jadi 17.5. Lepas tu tukarkan kepada Z. 12.5 tolak 24 bahagi dengan punca kuasa 16.8. Z 17.5 tolakkan dengan 24 bahagi dengan punca kuasa 16.8. Sebelah kiri akan dapat negatif 2.81. Sebelah kanan 17.5 tolak 24 bahagi dengan punca kuasa 16.8. Akan dapat negatif 1.59. Okay, so yang ni kalau dua-dua negatif dia akan jadi so Z greater than equal to 1.59 tolak dengan Z greater than 2.8. And then sama juga baca table dapat jawapan. Okay, so once again step pertama kita tukarkan dulu. So kalau ini mungkin ada tambahan lah. Dia akan jadi apa? Equal ataupun tak ada equal. So step pertama kita buat sisi. Step kedua tukarkan kepada Z. Step ketiga tukarkan daripada less than kepada greater than. Dan yang keempat dia akan dapat jawapan daripada table. Okay, and then H 1329. 1329.
Sama je lah, 13/29. Okay, so yang ni sebab dia dah equal, so kita akan terus dapat continuity correction dia. Akan jadi Sir, 12/5. Ya? yang 29 tu tak ada equal. Tak ada eh? Oh, okay, sorry. So yang ni tak ada equal. So macam mana kalau tak ada equal, kita kena tukar dululah. Tukar jadi 28 kan? 28. Hmm. So yang ni tak payah tukar sebab dah equal. Sudah akan jadi berapa? 28. Lepas tu baru buat sisi. 13 tolak akan jadi 12/5. 28 akan jadi berapa? 28/5. And then macam biasa tukarkan kepada Z. 12/5 tolak dengan 24 bahagi dengan 16/8. Yang ini 28/5 tolak dengan 24 bahagi dengan punca kuasa 16/8. Kaki dapat negatif 2.81. Sebelah kanan dapat punca kuasa 16.6. So akan dapat 1.097. Akan dapat 1.10. Okay, and then tukarlah kepada apa? Yang ini dia negatif, positif kan? Negatif, positif. So maksudnya 1 tolak Z greater than 2.8 tolak Z greater than 1.10. And then refer dekat table, akan dapat sama dengan 1 tolak 0.00248 tolak 0.1357. Tekan je kalkulator, dapat jawapan 0.86182. Okay. So you fahamkan dulu yang dia punya langkah yang ini. Then baru you proceed kepada soalan yang berbentuk ayat lah. Okay. Nanti you try lah cari soalan-soalan macam ni. Ataupun you buat balik soalan ni pun okay juga. Tak payah tengok solution, then you try buat. Yang penting adalah you kena letak dulu continuity correction. Sebab lepas continuity correction tu, dia terus pergi kepada standardization. Standardization tu you dah buat lah sebelum ni. Okay, cuma beza dia adalah kita ada continuity correction. Sebelum ni kalau norm biasa, kita tukar dulu kepada standard. Daripada standard, kita akan dapat kita akan dapat baca table terus lah. Tapi kita ada penambahan yang kita panggil sebagai continuity correction. Lain ni semuanya sama je. Okay. Okay. Okay, kita try dulu buat satu example. Alah, soalan ni panjang. Tidak bermain feeding. Ya, tak apalah, saya rasa sampai itu saja untuk hari ni. So basically untuk hari ni kita belajar macam mana nak buat continuity correction lah. Dan dalam tutorial kita akan tengok lebih
banyak latihan untuk continuity correction. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Thank you very much and see you in the class.